Ni last Pak tengok anak Pak. Lepas ni tak jumpa dah. Assalamualaikum. Serius Keluar lah? tu. Betul. Terkejut semua orang kat dekat dalam majlis perkahwinan tu. Lepas tu masa dia turun orang tanya dah dia, yang orang lu buat lu ni? Saya pasal nak kahwin ni 15,000 ni punya mahal. Saya setiap hari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam podcast Hitam Putih. Dan aku bersama dengan Datuk Nana. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Season 3. Season 3 Alhamdulillah. Terima kasih kerana support season 1, season 2. Dan kita dah kalau campur dua-dua season 1 dan season 2, kita dah melebihi daripada 40 juta total view kita. Thank you very much. Dan hari ni aku rasa aku akan bawa lagi ramai orang menonton podcast. Sebab aku bawa Ustaz yang paling handsome di pasaran. Nama dia pun baik. On demand. On demand. Ustaz Don Daniel. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz? Assalamualaikum abang kakak. Panggil abang kakak. Abang kakak. Okey boleh. Waalaikumsalam. Okey Good. Alhamdulillah. Tahniah untuk season 3. Bukan senang Yelah memang senang. Bukan senang nak panggil Ustaz datang. Kita nak panggil Ustaz daripada season 1. 2, 3 baru dapat Ustaz. Sorry. Hari ni kita tembak betul-betul. Apa perasaan Ustaz bila orang kata Ustaz ni Ustaz macam terhangat di pasaran? Ui, jangan cakap itu. Di antara Ustaz yang handsome, yang stylo. On demand. On demand. On demand. Tanggungjawab dia besar bang. Alah besar lah. Tahu mana orang tengok kita. Susah. Dah memang Ustaz terkenal. Famous tu Oi. Famous. Ustaz follower berapa Ustaz? IG? Alamak, kalau IG berapa 600,000 je. Nampak 600,000. Mana? 600,000. Kalau 600,000 tu 500,000 perempuan. 100,000 je lagi. 100,000 yang lelaki. apa kurangnya? Dan aku lah. Dia hero Melaya Ustaz. Sama tak kena Castello. Apa tak kena Castello. Ustaz dulu belajar kat mana Ustaz? Saya pembelajaran awal saya sama macam anak-anak orang lain sebenarnya. Saya pergi sekolah kebangsaan, saya pergi sekolah menengah. Lepas SPM baru saya mengapai Quran. Lepas saya mengapai Quran 3 tahun, terus saya pergi Mesir 3 tahun dan baru saya baliklah berkhidmat di negara kita baliklah. So itu education saya lah, background. Ustaz memang di kalangan family dulu memang ada yang ustaz ke, ada apa ke, salah silah. Dah. Dalam family saya hak besar, even family saya yang micro dan family saya yang besar sekalipun, saya seorang je ustaz. Alhamdulillah. Dan sebab bapak saya dia paling penting bapak. Bapak saya dia seorang yang sangat mencintai agama. Okey. Bapak saya seorang pembantu makmal. Veteriner. Vet. Tapi dia pakai kopiah, dia sembahyang duha. And then banyak tindakan bapak saya yang buat dulu kita rasa macam ni bapak aku kot. Kan? Tapi bila kita dah besar macam ni baru kita rasa wish terror kot buat macam tu. Contoh macam kalau kita guna kan dulu Sabtu kerja. Ya, betul. Kan? Setengah hari. Setengah hari. So kami duduk quarters tau. Jadi bila waktu hari Sabtu tu kita akan kayuh bicycle pergi pejabat ayah kita, pergi duduk saya dengan adik saya. Dan sometimes bila adik saya minta ayah saya melukis. Adik saya tu sekarang arkitek lah. Dia minta ayah saya melukis. So bila ayah saya melukis apa semua, bapak saya pandai melukis. So pen dengan pensel dengan kertas tu, kertas pejabat. Pensel pejabat. So ayah saya akan ambil, dia bawa balik. Esok dia akan ganti balik 2-3 batang yang baru. 3-4 line yang baru. Kertas. Saya dengar juga cerita ni almarhum Tuan Guru ni Aziz. Kalau macam waktu rehat, contohnya pukul 1 sampai pukul 2 waktu rehat. Masa tu dia tutup lampu. Kalau dia ada dalam pejabat. Kalau dia tanda tangan apa-apa, kalau personal dia tak pakai pen pejabat. Masyad kan. Benda kecil je nampak kan. Betul. Tapi itu kadang-kadang benda kecil tu sebesar zarah pun takkan terlepas. Betul. And then bila ayah saya peribadi dia macam tu. So dia membawa melahirkan siapa dia Ustaz Don. Jadi Ustaz nama sebenar apa Ustaz? Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman.
Asal usul sebenarnya daripada Saya orang dulu. Pulau Pinang. Tak, yang nak macam atuk nenek moyang dulu. Ada campur Bugis, ada Jawa, mak saya Bugis, Jawa. Bugis. Oi, salah Bugis. Bugis. Budak ya, Bugis dia lain macam ni. Dia macam Jadi perkataan don tu sendiri Ustaz? Okey, dia tok saya. Dia kata takkan orang Arab aja ada keturunan. Aku pun nak keturunan aku juga. Okey, jadi tok saya arwah datuk saya punya bapa, maknanya moyang saya nama Hamidun. During his lifetime orang panggil dia Pak Don. So ada Don kat belakang tu. Jadi tok saya kata okeylah, Don ni pun ada gelaran juga kan untuk ni. So dia kata lelaki Don, perempuan Dona. So start daripada ayah saya lah, first generation. Kita gelaran kita panggil the first Don. Oh, patutlah nama Ustaz dan nama ayah tu ada Don. depannya. yang perempuan ni ada Dona. Dona. Yeah. Maknanya adik-beradik perempuan belah ayah tu semua ada Dona. Ada Dona. Sepupu saya semua Dona. Yang mana perempuan. Kakak saya Ainul Maknanya Basirah saudara, Dona. maknanya saudara dengan yang kat Hollywood tu lah. Ai. Yang tu dia ma je depan. Madonna. Tu bukan dia. Bukan Bukanlah Datin. Ingat ada Datuk suruh saya tanya, buat malu aku je. Dah mula Dia dah. suruh tanya. Padahal soalan ni Kalau yang bola pun bukan juga. Bukan Itu dia lelaki macam mana dia boleh ada Dona. Mana Dona. Macam saya, Datuk. saya ada keturunan saya yang berada di Bollywood. Yang berlakon lah. Hrithik Roshan. jadi Roshan. apa Jadi kena Roshan. benda? Roshan Nur. Nur. Dia sama dengan Hrithik Roshan. Pandai lah Datuk. Dah percaya? season 3 Datuk ni. Season 3 dah. Okeylah, hari ni sebenarnya kita nak cerita pasal tajuk kita. Saja borak-borak sikit-sikit tentang latar belakang Ustaz. Kita nak cerita pasal jual anak lah. Aduh. Tajuk hari ni Ustaz. Jual anak. Bukan jual anak ni macamnya orang beranak pergi jual. Oh, Bukan. bukan, yang Ini tu. pasal kahwin ni. Kahwin ni masalahnya sekarang bila orang dengar, saya tengok kat dalam banyaklah berita-berita orang tak jadi kahwin. Betul. Sebab hantaran dia. Ataupun tak jadi kahwin sebab hantaran dah okey, lepas tu dia minta sepersalinan apa benda yang mahal-mahal, ataupun sebelum kahwin dia nak ada rumah dulu. Kacau. Ada satu Dia letakkan suatu, orang kata dia demand lah. Macam demand. benchmark. Benchmark. Ada yang ni dulu. Dia kata kalau kau macam mana kau nak kahwin dengan anak aku? Kau rumah pun belum beli lagi. Aduh. Memanglah duit hantaran kau boleh bagi. Habis lepas ni kau nak menyewa rumah. Aduh. Jadi benda ni jual anak ni, apakah pandangan Ustaz lah konsep sebenarnya apa ni? Dia berkait rapat dengan mas kahwin lah. Mas kahwin, wang hantaran. Tapi Apa beza wang hantaran dan mas kahwin kahwin ni? Tapi sebelum nak beza hantaran dan mas kahwin tu Ustaz, kenapa benda ni dia dah jadi macam satu lifestyle? Dia dah jadi budaya pula. Kan dulu kita tahu hantaran ataupun mas kahwin. Sekarang ni okay, instead of dah ada hantaran dan mas kahwin, macam Datuk cakap tadi, apa Nak kena lagi? ada Kena extra ada lagi. extra. Baik. Tu dia Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, basically Islam agama yang sempurna. Dan Islam dia berjalan sepanjang zaman. Dia berjalan dengan zaman. Jadi semua benda ni terjadi disebabkan oleh perkembangan zaman. Okay. Dan Islam pasti akan ada guideline untuk benda ni. That's why kita macam tak cemas apa-apa saja isu berlaku. Islam pasti ada jawapannya. Sebagai contoh, okay, apa beza mas kahwin dengan hantaran? Apa beza dia? Okay, nombor satu, mas kahwin wajib, hantaran sunat ataupun harus. Okay. Beza tu. Wajib, hang tak buat berdosa. Okay. Mas kahwin ni kalau kita kahwin dengan satu perempuan tak bagi apa langsung, dia benda berdosa kalau kita tak bagi dia. Tapi kalau hantaran tak apa. Perkahwinan tetap sah. Tapi sekarang hantaran dah jadi wajib. Okey. Wajib tu siapa yang bagi? Manusia. Iya. So sekarang ni kita punya perbincangan ni nak tolong supaya benda tu smooth. Sebab pasti seorang mak bapak dia tak mau tengok anak dia melarat. Yang tu kena consider juga betul tak kan? Kita tak boleh kata Yelah, dia dah bela anak dia daripada kecil. Betul. Tengok semua pamper baik. Tapi dia berkahwin dengan kau, anak aku berempat. Dia fikir tu lah kan. Betul. Yalah, sebagai contoh, saya selalu buat calculation ni untuk semua orang consider lah kan. Okay, contoh macam saya kahwin dengan wife saya umur 27, wife saya umur 24. Okay, let's say Allah kata takdir saya mati umur saya 80. Okay, saya mati 80. So maknanya wife saya duduk dengan saya, sebelum duduk dengan saya dia duduk dengan mak bapak dia 24 tahun ya.
Tapi dia duduk dengan saya, kalau saya mati umur 80, dia duduk dengan saya berapa lama? 27 sampai 80. Dekat berapa? 53 tahun. 53. So takkan tak boleh consider dengan hantaran yang sesuai. Sebab 53 tahun hang nak duduk dengan lelaki ni. Kalau apa-apa performance dia tak bagus, anak hang binasa. Silap-silap jadi macam kalde dadah. Silap-silap kan ramai yang masuk dalam tu. Silap-silap kena jual jadi pelacur. Betul. Silap-silap jadi orang kata apa, dia melacur dengan cara moden, iaitu diperdagangkan dengan cara yang terhormat. Boleh jadi. Boleh. So sebagai contohan, ada seorang doktor ni, dia cerita tapi bagus cerita ni sebab pengalaman hidup dia. Doktor ni duduk di Ireland, dia orang Islam, kita Melayu kita, tapi dia duduk di Ireland. Dia jadi doktor di sana, Dublin. So dia cerita saya kata, doktor, cerita doktor ni inspiring lah, boleh saya cerita ke orang? Doktor ni kata, silakan ustaz cerita macam mana mak bapak menguji pasangan sebelum nak kahwin. Dia. So doktor ni dia pergi bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Salam. Ni saya nak minta izin pakcik lah. Saya ni berkenan dengan anak pakcik, nak nikah. Pakcik tu pak mertua dia lah kan. Pak mertua dia tengok dia. Macam ni lah Hafiz. Nama dia Dr. Hafiz. Jom kita pergi masak lemang kat bawah rumah pakcik. Ingin nak makan lemang lah hari ni. Dia kata tak apa, jom kita turun. Turun lah duduk. Pergi masak lemang. Cara nak masak dia macam mana? Kena ada buluh apa semua kan. Antaranya pulut lah. Kena rebus, kena tanak apa semua dulu kan. Okay. Proses tu berlaku. Tengah dia cuci apa semua pulut. Pakcik tu duduk tauk sikit. Duduk masuk dalam ayak, masuk duduk tengah rebus kan. Duduk tengah duduk tanak lah. Fiz, ni dalam tangan pakcik ni ada segenggam lagi lah beras lah ni. Ni kalau pakcik lempak dalam periuk ni, kalau semua tenggelam, kira Hafiz kahwin lah no. Kalau tak tenggelam tu kira tak jadi kahwin lah. Pakcik tu nak lempak masuk ya. Pak dia pegang tangan. Pakcik jangan. Jangan pakcik. Saya ada buat kerja rumah. Saya tahu bukan semua beras akan tenggelam pakcik. Pakcik tu tengok. Bulan depan kahwin. Maknanya kau tahu kehidupan. Ini antara dengan cara yang berhikmah orang tua-tua dulu. Jadi benda ni sebenarnya kena berlaku zaman sekarang. Terutamanya zaman sekarang, zaman Nabi kata apa? Zaman yang benda baik nampak buruk, benda buruk nampak baik. So mata kita kan Nabi ajak kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tuhan, bagi aku nampak benda yang betul bagi aku ikut, dan benda yang salah bagi aku jauh. So dalam dunia yang macam ni, baik betul yang tak nampak sama, mak bapak lagilah kena ada kayu ukur untuk menentukan elok tak elok satu pasangan. Tapi Ustaz ni sekarang ni dah jadi zaman media sosial Ustaz. Okey. Ini tajuk mana pula dah? Media sosial. Okey, media sosial. Melalui media sosial ni kadang-kadang ibu bapa ni dia banyak memandangi luaran dekat media sosial. Sedangkan apa yang kehidupan dia tak seperti indahnya dalam media sosial. Banyak yang terpengaruh. Datuk macam mana tu? Yalah, sebab dia tengok ni, cuba mak tengok ni mak, dia ada ni, dia ada tu, dia ada bisnes ni, semua tunjuk dekat melalui media sosial sebelum nak kahwin contoh kan. Sebenarnya ini kayu ukur daripada social media. Ramai yang menggunakan itu sekarang sebab dia rasa itu adalah sumber dan maklumat yang dia nak dapat. Jadi cara macam tu Ustaz. Sebab tu dalam Islam dia ada satu kaedah yang simple ya, kaedah dia. Tapi pakai dalam semua tempat dan keadaan, menyelamatkan semua keadaan. Apa dia? Tabayyun. Kena clarify. Okey. Tengok ni betul ni ada kereta bintang 3 ni sempoi ni. Tengok kereta gelung 4 biji ni gelung ni kan. Kata apa sewa ke apa ni kita nak tengok. Panggil main rumah tak? Saya tak tahu zaman Datuk macam mana. Kalau zaman saya, mak bapak saya nak kenal kawan-kawan saya. Zaman Datuk macam mana? Saya tak payah kenal, memang duduk satu kawasan setinggan dia dah kenal. So maknanya memang confirm akan kenal. Proses kenal itu berlaku. So memang mak bapak memang sepatutnya kena kenal kawan anak-anak, especially yang nak bawa ke akhir hayat. Til Jannah, #til Jannah. Maknanya kita yalah, maksudnya macam saya pun ada anak. Betul. Anak saya dah 3 berumah tangga. Saya nak semua perempuan pula tu. Allah. Jadi semua perempuan. Jadi maknanya bila kita ada siapa yang datang
yang datang tu kita nak tengok tak macam mana. Tapi yang pertama yang okeylah ini saya punya lah pribadi kan. Yang penting saya cakap dengan anak saya, apa agama dia? Agama dululah. Betul. Apa dia agama dia, ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Itu nombor satu. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah ni aku susah sikit. Sebab aku ni bukan orang pakar agama dan kau perempuan, kau nak lenturkan lelaki ni bukan senang. Betul. Orang perempuan nak lentur, sebab saya ada kawan saya yang kahwin dengan orang yang bukan Islam. Tapi lelaki kan. Ada lelaki. Dia perempuan kahwin lelaki. Jadi tak boleh kontrol, kat dalam rumah pun ada lagi patung apa semua. Jadi kita tak nak berlaku pada anak kita. Sebab apa? Saya bertanggungjawab sampai dalam kubur nanti. Betul. Anak saya ni dengan siapa saya jodohkan apa. Jadi saya cakap dekat dia orang, simple saja. Kau nak pilih siapa, kau pilih lah. Asal boleh jaga kau. Tapi yang pertama dia, kat mana agama dia? Itu yang paling penting. Sebab bagi saya yang boleh mengubah kehidupan ni, agama. Senang, susah ni sebenarnya ikut rezeki, subjektif. Tapi kalau orang minta mahal, lepas tu dia tengok kat dalam social media, bak kata Datuk tadi, tengok dalam social media, tunjuk dalam tu semuanya mak terus terima. Rupanya sebaliknya. Betul. Jangan. Yang tu seram tu. Sebab tu kalau macam Datuk tengok kan, berkaitan dengan nak kahwin apa semua ni kan. Dia ada beberapa perkara yang Islam letak sebagai asas lah. Nombor satu, dalam nak kahwin, Islam meletakkan mesti ada sesuatu diberikan kepada pengantin perempuan dulu. Nama dia mas kahwin. Yang wajib tadi. Mas kahwin atau bahasa kitab kita panggil mahar lah. Mahar. Itu mahar. Yang tu wajib. Mahar ni paling mahal sekali Selangor. Tahun 2023, 2022 paling mahal sekali Selangor, 300. Macam mana Ustaz boleh tahu? Ustaz saya baca lah juga ambil bukan tahu. Ustaz baru angkat nikah. Bukan. Tak, biasanya orang. Tapi orang tahu ikut negeri kan Ustaz kan. Betul. Paling murah mana Ustaz? Paling murah sekali RM22.5 kupang tu Pahang. Dah tahu buka ambil tahu. Saja tanya Ustaz. Manalah tahu kan Ustaz nak turun terang dengan saya kat sini ke? Dah perasaan nak kahwin dua semua ada. Semua ada. Jadi Ustaz ada? Ada, mesti ada. Saya pun ada. Mesti. Tapi kenapa takut? Soalan dia berani ke tidak? Betul. Ubat kuat ada, ubat berani tak jumpa. Tapi Ustaz sepatutnya berani apa? Kan Ustaz kan? Habib pesan, Habib kata tak ada masalah, jangan cari masalah. Bukan dalam Quran tu dah memang ada Ustaz. Kenapa tak follow tu? Jangan Ustaz. Jangan. Abang bukan macam tu. Okey, macam ni kan. Ni nota kaki sikit Firman Allah berkaitan dengan ayat kahwinlah kamu 2, 3, 4 kan. Ayat tu sebenarnya tambah isteri ke kurang isteri? Ayat tu sebenarnya. Tambah. Kahwinlah kamu 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 kalau tak boleh satu kan. Ayat tu sebenarnya tambah isteri ke kurang isteri? Jawapan dia sebenarnya ayat tu adalah diturunkan untuk mengurangkan isteri. Sebab ketika ayat tu turun, para sahabat Nabi isteri dia 10. Isteri mereka 20. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini semua sahabat-sahabat yang dijamin syurga kan. Para sahabat Nabi ada lebih kurang dalam 400,000 orang jumlah mereka tu semua. Luar biasa. Mereka iman mereka power. Dan mereka ni semua ada isteri ramai. Maka Allah buat turun firman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah kamu perempuan 2, 3, 4 yang maksimum. Yang lain kamu kena ceraikan, kamu kena bagi dia perkahwin dengan orang lain. Dikurangkan. So ayat tu ayat kurang bini. Tapi orang kita faham lain. Memang betul ayat tu untuk membolehkan kita kahwin 2, 3, 4. Sampai 4. Antara berani tak berani je lah. Ya. Jadi objektif. Mana Ustaz pun takut jugalah. Takut. Dah ayat simple je. Tapi biasanya ayat simple je tu. Siapa kata tak takut? Tapi biasanya kalau Ustaz nak pinang nak orang, maknanya dia orang tak tengok dah mahar nak apa ni wang hantaran pun dia tak nak, dia tengok kemuliaan tu yang boleh mendidik anak. Jangan. Sebelum kahwin memang nampak tu macam isteri kita lah. Orang tengok, wih ni Castello ni. Cuba kat rumah tak nak, ni laki aku. Castello main dengan rumah ni. Kat rumah. Kenapa yang? Tapi Ustaz, hantaran ni Ustaz. Hantaran ni semestinya dalam zaman sekarang ni Ustaz, mesti menjadi beban kepada orang lelaki. Aduh, macam ni. Baik. Untuk kan hantaran, kalau kita tengok sebenarnya kita pergi dalam dua sudut tarikh. Satu sudut parent tadi, satu sudut orang yang nak kahwin.
Untuk sudut parent, menyediakan hantaran dengan kadar yang berpatutan. Okey, berdasarkan kajian di universiti. JAKIM pun buat keluar juga. Apa dia? Benda yang paling pengaruh untuk hantaran adalah kadar level pembelajaran. Education. Oh, anak. Okey, katalah saya ada anak perempuan. Education. Education. UPSR, PMR, SPM. UPSR, PMR 2,000 ke 4,000. Ni kajian dibuat betul. Ni kajian. Saya baca satu-satu. Saya cerita. SPM Diploma? SPM 5,000, 6,000 ke 8,000. Itu SPM. kalau SPM. SPM. Okay. Diploma. Tapi kalau fail SPM mungkin kurang sikit lah. Dia kena Paper Julai, ada paper Julai. Paper Julai kena check juga. Memang dia sampai SPM. Tapi dia fail. Maka Boleh pergilah 4,500. ambil dah sampai. Abang, ni point bagus. Point Abang bagus. cakap ni ada argument. Boleh argue. Boleh argue. Betul lah dia SPM. Berapa A dia? Berapa A? Pangkat berapa? Kesian lah lagu tu Ustaz kalau nak kena tengok berapa A, berapa B, berapa C. Dah semua sekarang macam tu dah tu. Perangai dia orang ni Tapi sekarang. dia jadi satu point lah. Orang kata 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari mana nak sama anak tu Haji seorang. Dia pun boleh balas. Kajang 4 malau, kajang berlipat. Kanjang hamba mengkuang layu. Tuan-tuan jangan buat merempat. Saya tahu berapa dapat SPMU tu. Kalau diploma? Diploma kalau dalam kajian JAKIM 8,000 yang tadi tu sampai 12,000. Tu diploma. Diploma, degree 12 sampai 15. Master sampai PhD. Kalau master saja untuk satu ruangan 15 sampai 20, PhD 30,000 pun ada. Ini. Sebab itu hasil hujung kajian JAKIM dia tulis disebabkan itu anak-anak yang mendapatkan pelajaran yang terlalu tinggi ke peringkat sarjana dan filosofi doktor, mereka ada dua situasi sahaja. Lambat kahwin atau tak kahwin terus sampai. Sebab dia punya susunan, ini bukan saya cakap ni, JAKIM buat kajian dalam uruf masyarakat dah jadi macam tu. Dia ini bukan satu benda yang perlu diturut, tidak, tapi nak bagi tahu kepada kita. So that's why untuk orang lelaki, salah satu benda yang orang lelaki ni terror ialah perancangan. Sebab itu rancang betul-betul. Nak kahwin siapa, bila, dengan siapa. Cermin diri dululah. Betul. You have to know. Sebab cinta ni buta. Cinta ni buta. Betul. Cinta membutakan. Even dia membutakan mata orang yang dah biasa kahwin. Tak betul tak? Sebab tu ramai orang kantoi. Betul. Stop nak kantoi ke? Tajuk lain boleh tak? Tapi sebenarnya semua orang lelaki kita semua biasa kena kantoi. Biasa mesti. Dia bukan kantoi insting. kantoi tu dah biasa Ustaz. Kita kena panggil rekod cala. Patutlah selalu Sebab tu ada sangkut. Ada sangkut tak setengah tak. Dia kena tu. Tak, sebab semua orang mesti nak try, betul tak? Betul. Kita semua mesti nak try. Mana kita nak tahu aku ni boleh kahwin dua ke tak? So bila try kantoi. Tambah pula perempuan dia ada insting lain macam sikit yang perempuan bab-bab ni dia buat. Dia bukan insting Ustaz. Perangai kita dia dah tahu dah. Langkah tu dia dah tahu dah. Lain macam ni. Tapi aku pelakon. Langkah aku boleh buat lain sikit. Nanti saya ajar Ustaz. Bahaya. Hantaran mahal Ustaz. Betul. Macam ni lah Ustaz. Tengok baju branded. Ini berapa kalau ni, berapa nak hantaran ni Ustaz? Betul. Macam ni Ustaz. Betul. Tengok dia punya tudung ada belian. Berapa nak hantaran? Betul, berapa nak Dah hantar? Ustaz sekarang ni banyak je. Belian tak belian ke apa Ustaz, banyak. Ada yang murah-murah dengan harga berpatutan. Sebab bila kita balik kepada tajuk kan. So kita nak bawa kita kat semua orang, sebenarnya on satu sudut hantaran ni dia ada dia punya value dia. Orang letak bukan sebab apa. Okey, tadi kita bagi tahu kata mas kahwin wajib, betul? Betul. Mas kahwin adalah pemberian suami yang wajib kepada isteri atas, saya guna istilah yang paling sopan lah, saya cuba pemberian seorang suami kepada isteri, hadiah suami kepada isteri dengan salah satu tujuannya adalah berterima kasih kerana sudi nak bermalam bersama dengan dia. Itu bahasa paling sopan lah saya guna dalam ni. Dan hantaran adalah pemberian hadiah kepada keluarga perempuan.
Duit hantaran tu? Ya, kepada ibu dan itu ayah. terjemahan dia. Dia punya ni kepada perempuan. Maknanya dan upah lah, keluarga. upah dia jaga. Keluarga perempuan tadi. Boleh, sebab boleh jadi mereka gunakan duit itu untuk kenduri kenduri tersebut. Yang balik kesannya kepada kita. Betul. So itu yang satu keluarga itu meletakkan nilai. Dan seperti, maafkan saya kalau saya sebut, orang yang meletakkan nilai ikut pendidikan pula, janganlah semua orang salah faham macam ni macam nak jual anak. Tidak. Sebab itulah last moment anak mereka akan berada di bawah tanggungjawab mereka. The moment dia melangkah keluar, ni bahasa kampung lah, bukan kita kata tak ada tanggungjawab, takkanlah mati tak omai, bukan. Maksudnya segala tanggungjawab makan minum sihat dia akan dipertanggungjawabkan kepada suami dia. Maka ayah dia ingin menunjukkan bahawa inilah nilai anak aku yang kamu kena bertanggungjawab. Kamu kena tahu apa yang kamu nak bela ni. Jangan ambil muka comel elok, dah kahwin esok muka orang kata suram, tak terurus. tak terurus. Dia sebab once you lepas habis. Selagi lelaki tu tak cakap aku cerai kan, dia tak keluar. Duduk tang tu lah. Kalau nak pisahkan dia kena masuk court, naik turun court. So ayah ni dia akan rasa macam dia tu akan rasa macam hai Allah, ni percaturan besar ni. So itulah percaturannya. Okey, yang kedua dari sudut pengantin lelaki. Ni cerita juga cerita kampung juga. Ada seorang student dia kahwin. Tapi pak dia letak mahal. Masa tu this story ni back 15 years ago punya cerita. 15 tahun sudah punya cerita. Dia nak kahwin dengan seorang perempuan. 15 tahun punya cerita tau. Sudah. Masa tu pak dia letak dalam 15,000 kot. Wih, besar. Besar lah bagi kita. Mahal. Tak apa. Lelaki tu kahwin. Hari akad tu kira dia sedia. Hantaran semua tu. Aku nikahkan dikau dengan anak aku. Dengan mas kahwinnya RM1 tunai. Lepas tu ni berapa ni? Saya kan Tok Khadir akan kata, ni hantaran tepi-tepi ni berapa kan? Habak mau jumlah 15,000 mam. Habis kan. Dia pegang tangan pengantin perempuan. Dia kalih kat pak mentua dia. Ni yang kita tak mahu. Pak, ni last pak tengok anak pak. Lepas ni tak jumpa dah. Assalamualaikum. Serius lah? Betul. Terkejut semua orang kat dekat dalam majlis perkahwinan tu. Lepas tu masa dia turun, orang tanya ada dia, yang orang buat lu ni? Saya pasal nak kahwin ni 15,000 ni punya mahal. Saya setiap hari makan Maggi sahaja. Nampak? Maknanya dia punya kesan dia. Sebenarnya ada dendam. Nampak dia ada kesan. Kesan dia apa? Saya tak takut untuk takat majlis tu. Saya tak risau sebab majlis tu orang balik, orang bercakap-cakap sikit je tak ada masalah. Mereka pun balik daripada kahwin lah, daripada seronok dah malam tu. Saya takut 3 tahun lepas tu. Cuba kalau jadi bergaduh apa-apa sikit antara lelaki perempuan. You kena ingat tau. Ungkit. Sebab masih ada perasaan dendam. Yang tu yang memberi Bapak kesan. engkau gini-gini dengan aku. Tak, maknanya perempuan tak boleh salah sikit. Bahaya dia lah. Ni kesan dia. Nak cantik ni. Tapi yang si hamblau, si jantan ni, kau dah tahu kau 15,000 kau kata kau makan Maggi, kau janganlah kahwin dengan anak orang tu. Betul. Mana kau tak mampu nak. Tak, dia macam ada satu perasaan yang dia nak tunjuk dia boleh dapatkan. Betul. Tapi janganlah sampai ke tahap kau ambil anak orang tu, okey kau jumpa anak kau last kali. Tu biadab nama dia tu. Dalam kau ambil anak orang tu. Betul. Tu biadab. Dah jatuh pada biadab dendam pula. Betul. Dia tak seronok. Inilah orang panggil apa? Side effect kepada tajuk perbincangan kita. Kalau hantaran ni orang letak ikut dan tanpa dengan, saya tak pasti macam mana, tapi kalau dalam keluarga kita kan kita akan ada macam satu orang tua. Rezeki setiap keluarga akan ada orang tua yang Allah biar dia hidup lama sikit supaya kita boleh minta nasihat dia. Betul tak? Kan? Ni kita tu berapa ni nak letak hantaran ni? Cucu aku ni, ni kurang-kurang 10,000 ni. At least kita ada panduan orang tua yang sebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan ada bersama dengan orang tua-tua di kalangan kamu. So tapi kalau macam sebenarnya mak bapak yang moden, sekarang hidup moden kan. Okey, canggih lah. Canggih, moden kan. Dia sebelum dia bawa lelaki tu datang kat rumah nak kenalkan, anak dia boleh tunjuk kat dalam social media apa semua. Boy. Dia dah nampak dah kekuatan ekonomi budak lelaki tu. Betul. Dan kau kalau restukan anak kau kawan dengan orang tu, Betul. maknanya
kau kena terima dia seadanya lah. Betul? Kalau dia katakan kawan dia tu yang lelaki tu kerja gaji katalah 2,500 3,000. Okey. Janganlah kau minta sampai 20,000 hantaran. Betul. Yang tu pun termasuk dalam satu pemikiran yang tepat. Sebab apa? Sebab mak bapak kali ni, mak bapak sekarang dia kena rasional yang super rasional. Sebab apa? Sebab mak bapak kena tahu nilai hitung benda tu. Budak 2,500 ni dia nak boleh pergi sampai mana? Anak kita pula tengoklah keadaan dia kan. Kalau anak kita pun macam dia agak 2,500. Banyak mana dia boleh simpan. Loan banyak mana dia boleh buat. Betul. Ada ustaz. Itu yang hutang Ini keliling keluar, pinggang. Betul. Hutang keliling pinggang. PTPTN tak boleh bayar. Lepas tu buat hutang lain lagi. Buat hutang personal loan nak kahwin. Ada yang pinjam malung. Aduh. Lepas kahwin jadi porak-poranda. Aduh. Ini yang kita panggil jual anak. Lepas tu dia suruh perempuan tu pula yang bayar. Sebab dia kata sebab kau lah ni. Aku berhutang. Kan? Dah jadi cerita lain. Dah sayang pula. Bayar. Bayar lah. Perempuan lah yang bekerja. Perempuan lah yang apa-apa. Sebab apa? Sebab tanggung hutang suami. Maknanya kalau perbincangan kita hari ini ni tajuk dia. Betul dah hak Nabi ajak tu sebenarnya. Hak Nabi letak kayu ukur Nabi buat tu cantik dah. Okey, ni sebagai contoh aja abang Ni contoh aja. Nabi ini tak masuk tajuk hantaran lagi Saya bagi contoh dulu yang Nabi cakap tu kira betul dalam bab kahwin. Okey, contoh apa Nabi kata? Istausu bin nisa'i khair. Bercakaplah kamu ataupun berilah nasihat kamu kepada orang perempuan dengan cara yang baik. Nak bercakap dengan orang perempuan ni, dia tak akan ada jalan lain melainkan kena cakap dengan baik. Cuba kalau abang buktikan wife abang salah. Sepanjang hari abang akan bersalah sampai kiamat tu. Tak betul tak? Teruk perempuan ni Ustaz. Teruk perempuan ni. Dia tak teruk Ustaz kan. Tapi memori dia kuat lah. Memori dia kuat. Contohnya katalah kita, yang you buat macam ni tak betul ni, salah ni. Dah kalau salah okey tak apa. Okey, sekalian saat lagi tengok kita letak baju kat lantai, ni salah saat lagi kita ambil ni salah apa yang ni dia akan kenakan balik. Maksudnya maknanya nasihat Nabi betul. Nabi kata dengan orang perempuan dia tak akan ada cara lain, kena cakap benda baik. Yang baik. Sebab Nabi lagi experience ramai isteri. 12 kan. Dia tahu apa perangai ni semua kan. So dia beritahu dengan orang perempuan tak akan ada cara lain, kena cakap baik orang perempuan. Cakap elok kalau tidak tak selamat. Tapi betul lah Ustaz, sekarang ni dikira macam zaman sekarang ni banyak orang yang kita tengok kadar penceraian orang baru kahwin tinggi gila sebab banyak hutang. Betul. Itu nombor satu, banyak hutang. Betul. Kemampuan ekonomi dia tak sampai situ. Sebab apa? Dia dah mula berhutang masa katalah dia belajar dulu. Dia PTPTN. Lepas tu kahwin berhutang lagi. Berhutang lagi. Jadi akhirnya kehidupan rumah tangga tu disebabkan jual anak tadi membuat kehidupan rumah tangga tu jadi porak-poranda. Ustaz setuju tak? Boleh. Beban. Betul. Memang dia akan jadi beban. Memang Hmm. confirm. Abang, kalau tidak takkan ada firman Allah. Allah kata apa? Allah kata kawinlah kamu. Sekiranya kamu itu dalam keadaan miskin, yughnihimullah. Allah akan kayakan kamu. Pasal apa ayat Allah kata kawinlah kamu walaupun kamu dalam keadaan miskin, Allah akan kayakan kamu. Percaya pada Allah, percaya rezeki tu. Satu lagi memang membuktikan orang yang nak kahwin awal memang kebanyakannya semua miskin. Mana kita nak ada kemampuan banyak. Itulah sebab Allah kata kahwin walaupun kamu miskin. Allah akan kayakan kamu. Siapa kahwin kaya? Abang sebelum kahwin sama. Tapi kalau kita kahwin 2, 3, 4 lagi kaya Ustaz. Betul. Kaya semua. Kaya isteri, Dia kena ingat. kaya harta, kaya kena marah, kaya sakit kepala. Kena ingat balik Ustaz berbalik pada soalan tadi. Kalau isteri ni tadi kata kalau kena tegur dengan baik. Jadi kalau rasa nak kahwin lagi 2, 3, 4 tu macam mana? Kita cakap baik-baik. Ustaz tadi cakap dengan perempuan ni Nabi kata cakap baik-baik. Tapi Ustaz bab saya tu, sarankan Ustaz tapi jumpa. bab tu kalau Datuk cakap cara baik pun tetap Tak baik juga. Tak baik juga. Makna perempuan salah lah. Yang minta duit hantaran yang jual anak ni banyak perempuan. Sebab apa? Sebab dia fikir untuk ke depan. Perempuan lah. Sebenarnya suami ni macam tapi keputusan tu sepatutnya bapak lah, lelaki. mana ada keputusan dalam rumah yang bapak boleh buat. Contohnya hari raya. Betul? Hari raya. Pakai baju colour apa? Bang baju colour apa? Sebab lelaki Pulang susah lah. nak decide. Tak ada saya tanya dengan awak Tak baju ada apa? decision. Kita pakai baju warna biru lah. Kita minta warna biru.
Warna biru tu tak kena lah tahun ni, tak ada konsep. Sebenarnya dia dah ada colour dia. Dia dah ada colour dia. Perempuan. Trik dia ada trik dia. Jadi maknanya kita nak bagi tahu kat ibu-ibu lah kan, supaya kalau tengok anak ni kita nakkan dia bahagia. Betul. Jangan sampai apa yang kita bincang pada hari ni ialah konsep jual anak. Betul. Kalau katakan yang wajib dia ialah mas kahwin. Betul. Saya cakap, mas kahwin Settlekan. settle. Kalau katakan anaknya kemampuan bakal menantu lelaki contohnya, yang kemampuan dia banyak ni, bagi banyak ni je lah. Minta takat patut-patut. Ya, supaya tak membebankan dia. Betul. Maknanya dalam perbincangan tu Ustaz perlu ada orang kata macam deal lah. Itulah tujuannya akad yelah. tu. Tapi ramai parents ni dia yang tetapkan. Dia tak ada orang kata perbincangan. Dia Tapi tak semua Datin. Tapi tak ada semua juga lah. ibu bapa yang macam dah faham ni. Tapi kita cerita ni segelintir ni. Segelintir. Yang membuatkan, bayangkan Ustaz bercinta 6 tahun Ustaz. Alamak. 6 tahun bercinta, tiba-tiba mak dia, bapak dia minta duit hantaran 30,000. Aduh. Tak ada 30,000 Maknanya, jangan kahwin. begitu. Putus. Saya ada satu cerita Ustaz. Putus. Cinta ni, budak lelaki ni Ustaz, terbabit dengan dadah Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi. Terbabit dengan dadah sebab frahnya pasal. Dia terbabit dia yang Dia ni. terbabit. Saya Selepas ingatkan- dia tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin tu. Terbabit dengan dadah. Saya ingatkan dia terbabit Binasa. dadah sebab dia nak Ya, jangan main-main. Binasa hidup. Binasa hidup sebab apa? Cinta ni bukan boleh main-main. Cinta buta. Maksud tapi cinta tu Ustaz, kalau macam katakan, tak boleh ke mak bapak yang dia rasa macam dia jual anak ni, kan jodoh tu ketentuan Tuhan. Betul. Tapi kenapa kita nak halang? Soalan berat tu. Beratlah Ustaz soalan. Bukan senang jumpa saya ni. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, macam Jodoh ni. ketentuan Tuhan, tapi kita halang dia dengan wang hantaran yang tinggi. Permintaan macam-macam barang hantaran. Okey. Macam ni. Jodoh memang ketentuan Tuhan, hasil ikhtiar daripada manusia. Sama macam makan. Jodoh ni dia macam makan. Rezeki ketentuan Tuhan. Rezeki ketentuan Tuhan. Tapi kalau kau tak suap, kalau tak suap dia tak makan. Maknanya memang kahwin ni semua orang ada rezeki dan ditakdirkan Allah semua orang boleh kahwin. Tapi dengan siapa kamu kahwin itu pilihan kamu. Kena ikhtiar lah. Kamu kena ikhtiar. Habis kalau dah wang hantaran besar macam mana, aku dah ikhtiar ni Ustaz, dah sampai muka depan ni. Katalah kau bapa, ni mak, pakcik. Pakcik. Saya nak anak pakcik yang ni. Okey. Anak pakcik ni saya dah kenal 6 tahun. Nanti saya akan hantarkan mak apak saya duduk Johor, tak tempat. Saya nak tanya pakcik, boleh tak pakcik? Tapi sebelum tu, saya ni kerja biasa-biasa saja. Berapa hantaran yang lebih kurang pakcik? Saya tahu lah 40. Mungkin 40 boleh ke? Boleh pakcik. Boleh lah, dia jaga maruah boleh lah. Turun tangga, pitang lah. Okey, yang ni saya nak bagi clue kat sini sikit. Saya bagi tips. Kepada semua pemuda-pemuda, salah satu credibility leader, pemimpin yang baik, they know how to make a good deal. Dia tahu macam mana pandai nak deal lah. berbincang. This is the art of dealing ni. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak cerita, Nabi atau para sahabat, they have a very, orang kata apa, a sense of a leader yang mana mereka boleh buat a very good deal even dengan orang Yahudi. Betul. Cuba tengok contoh paling mudah. Siapa menantu Nabi 2 kali? Yang jadi menantu Nabi 2 kali. Mati anak Nabi seorang, Nabi kahwinkan dengan dia lagi sekali. Sayyidina Osman. Ni kira bukan calang-calang. Bang, pak mertua dia Rasulullah. Takkanlah Rasulullah salah pilih orang, betul tak? Betul. Bayangkan Rasulullah pilih hang kahwin dengan anak Rasulullah tu pun dah power. Ini Rasulullah pilih hang 2 kali kahwin dengan anak Rasulullah. Memang terror lah. Sayyidina Osman. Apa antara kekuatan Sayyidina Osman abang? Dia pandai buat good deal. Contohnya, Nabi umumnya, siapa boleh beli telaga Rauha yang menjadi nadi kepada orang Islam duk pergi ambil, tapi milik seorang Yahudi, Rauha ni, Romah, Bi'rul Raumah nama dia. Telaga Romah ni dekat Madinah, 10 km lebih kurang, 10-15 km daripada Masjid Nabawi. Siapa boleh beli yang ni, dia akan menjadi cebok kepada umat Islam. Maksudnya setiap kali umat Islam cebok sekali, pahala untuk dia. Pahala untuk dia. Semua orang pergi deal, Yahudi tu tak mau jual. Osman yang boleh pergi deal. Nice. Kalau baca cara dia dealing dengan Yahudi tu, memang style gila. Okay, dia kata kat Yahudi tu, okay, aku main ni sebab Yahudi tu kira seolah-olah macam buh papan tanda. Aku tak mau jual kat orang Islam. Dia main kata, aku bukan nak beli.
aku nak ambil setengah aja daripada perigi ni. Awal-awal deal dia dah bagi terkejut dah. Setengah perigi. Hang nak buat lagu mana setengah perigi ni? Pergi satu tu. Pergi satu, pergi setengah. Dia kata dua? relax. Saya nak beli setengah. 2 hari saya, 2 hari bang. You berniaga, you punya 2 hari. Saya berniaga, saya punya 2 hari. Kau suka saya lah. Baik, telaga siapa punya? Telaga hang punya, bukan aku punya. Aku nak ambil yang setengah. Macam menarik. Berapa hang nak beli? Dia tanya, aku ikut hang. Dia kata aku nak jual 8,000 dinar. 8,000 dinar tu. Gila mahal 8,000 dinar. Satu dinar 4.02 gram. Lebih kurang 1,200 kalau 1 gram 300. So 1 dinar 1,200. 8,000 dinar. Berapa juta? Dia kata tak. Saya beli 10,000 dinar. Tengok dealing dia. Kan power tu. Dia buat dealing. Okey, kawan tu jual. Bila jual, dia deal, dia kata okey tak apa. Dia pergi jumpa orang Islam, okey. 2 hari ni aku punya. Hampa ambil semua banyak-banyak. Spare untuk lagi 2 hari, dia punya jangan pergi. So lama-lama kawan tu punya bisnes tak jalan. Dia pun jalan. Dia tu main. Dia bagi free lah tu. Dia bagi free. Dia bagi free. Dia bagi free. Itu kan memang terror. Lepas tu bila 2 hari tak laku, Yahudi tu main. Hang beli je lah aku punya telaga ni. Tak laku aku punya bisnes. Okey, dia kata, hang nak jual berapa? Hari tu hang beli 10. Ni pun 10 ke? Dah, aku bagi 12 kat hang. Nampak? Kawan tu pun tak sakit hati. Kawan tu kira kalau bahasa kita pencen. Dia kata ni duit pencen 12,000 aku tambah ekstra 2,000 hang pergi pencen pilah holiday mana. Tak payah duk fikir. Kawan tu pun tak sakit hati. Telaga dia punya. Dia jadi cebok. Rasulullah pun tahu dia ni orang yang deal macam mana. So pengajaran cerita ni ialah a good leader, you kena pandai buat deal. How to make a deal. You have to know how to make a deal. The art of dealing kena ada. So kalau Pak Mertua you bercakap sekali, minta maaf lah saya sebut Pak Mertua you cakap, okay ni harga dia 40,000. Baik pakcik nanti saya beritahu mak saya. Pak Mertua kita dah tahu dah, dia ni aku boleh makan ya. You have to know how to convince dia. Itulah syarat minta kalau orang dulu-dulu bang perasan tak? Zaman abang lu kan. Kalau orang nak pergi Minang, budak lelaki orang tak akan bagi naik lagi. Sebab orang tahu dia ni kaniak lagi. Hang cepat. pi awal terdedah dah kelemahan hang awal. So apa rahsia dia tentang situ? You have to know how to make a good deal. Kalau you betul-betul nak berdepan dengan Pak Mertua, bukan saja sebab orang lah ni ramai orang tengok cerita Korea. Betul. Ramai orang tengok, minta maaf, orang ramai tengok cerita Hindustan. Jadi hero kan semuanya berani-berani. Semua pergi kerana nak pergi cakap dengan Pak Mertua. Tapi tak apalah Pak Mertua depa dalam TV. Bukannya Pak Mertua macam yang kita nak jumpa betul. Castello kau Pak Mertua aku. Contoh kan. So bila nak jumpa tu kan, Assalamualaikum Haji, saya nak buat ni, saya minta hang aku tak hantaran 20. Boleh ya? Pakcik melawak dengan saya. Pak, dia kena tahu macam tu. Baru Pak Mertua dia kata, oh dia ni bagus ni, berakhlak dia ni, dia nak minta kurang dia tahu. Pak Mertua saya sekali, masa tu saya tak kahwin dengan Husna. Masa tu saya rasa saya tak kahwin dengan Husna, duduk overseas. Pak Mertua saya mai arwah Pak Mertua saya lah, mai KL. So saya turun nak pergi tengok dia, nak pergi jumpa sebab Husna kata, you pergi lah tengok bakal Pak Mertua you, takkan you tak mau jumpa dia duduk hotel. Okey lah I pergi. Saya habis ceramah saya pergi lah. Saya duduk, saya sembang dengan dia. Sebab my arwah, my father-in-law ni, dia satu orang yang shock kalau kita sembang. Dia punya idea dia luar biasa. Semoga Allah merahmati dia. Masa sembang dengan dia, saya roncak sembang. Saya tak perasan apa pun. Saya duduk sembang dengan dia. Habis sembang, kami habis sembang pukul 2 pagi. Balik. Kita balik okey yang penting kita settle lah. So girlfriend kita tak marah. Kita tak apa, settle. Balik esok, wife saya telefon. Dia kata apa? You tahu tak apa dad cakap first kali bila jumpa you? Apa? Budak ni bagus. Dia tak tengok jam langsung masa sembang dengan my father kita. Dia tengok tangan tu. Kita sembang dengan dia tak tengok time. Kita sembang dengan dia tak tengok. Dia kata budak ni bagus. Nampak tak? So sebab tu lelaki, make sure you jadi lelaki tulen. Make sure you jadi Castello. Make sure you jadi apa? Siapa lagi hero-hero yang ada lagi? Make sure you jadi lelaki. Tapi sebenarnya Datuk, Ustaz, saya suka balik pada konsep yang lama dulu tu. Okey. Bila nak pergi, sekarang budak-budak sekarang berani sangat. Mana budaya kau? Kalau nak pergi Pinang anak orang, kau suruh orang tua-tua pergi. Betul. Supaya level dia kalau dia minta 40,000, anak saya ni bukanlah macam tu. Ni kita nak kena fikirkan masa depan dia orang, Haji. Kan. Jadi Haji. Tapi ada tu yang memang budak-budak pergi.
Tak, dia orang bukan. Dia orang dah pergi awal. Dia pergi buka story tu awal. Dia pergi buka story tu awal. Lepas tu kadang-kadang dia tanya dengan bakat isteri dia, girlfriend dia kata, kau tanya mak kau berapa dia nak kan? Aku nak kena tengok kat dulu. Benda tu sebenarnya patut bukan urusan dia orang. Itu adalah urusan orang-orang tua. Jadi bila kena pau Kan? Saya suka perkataan tu. Betul lah, tapi betul lah. Sebab tu dalam Islam, dalam Melayu tu ada adat. Betul. Biarlah orang tua tu pergi. Baru Tapi cantik. banyak orang kita sekarang ni Ustaz, dia dah buat adat tu dah bukan adat dah. Sebab bagi dia adalah adat bukan dalam agama. No. Adat ni selari dengan agama. Sebenarnya. Dia tengok macam kita bincang sekarang ni. Macam abang kata tadi, bila bapak dia berdepan, bapak dia tahu macam mana nak backup anak dia. Ya. Mak dia tahu macam mana nak backup anak dia. Ini kalau dia balik tu, mak tadi dia minta 40,000. La ilaha illallah engkau. Kau tak minta kurang langsung. Tak setuju. Saya cakap okey je. Sudah. Dia dah jadi nak minta kurang jadi susah dah sebab dah mula sembang. Jadi lepas tu Ustaz, dia jadi beban kepada mak bapak dia pula. Betul. Datang pula pakai kereta kawan. Datang pakai kereta kawan. Aduh, masak. Cuba kau datang pakai motor buruk kan. Tak adalah sampai 40. Dia kena terik. Terik kena pandai. Dua-dua kena pandai lah sebenarnya. Betul. Sebab benda ni kok mana pun istilah dia kahwin ni dalam Islam dalam tajuk apa? Kahwin. Muamalat ni perniagaan pun muamalat, kahwin pun muamalat, wakaf pun muamalat, hutang pun muamalat. So you kena pandai deal. You pandai deal, you bawa, you susun atau cakapan elok-elok cantik, mesti jadi lah. Yang tu best. Tapi laki ni kadang yang pertama tu dia pandai. Dia macam tak berapa pandai. Tapi bila nak pergi yang kedua tu dia terlebih pandai pula. Apa dia? Tolong jawab Ustaz. Sebab dia dah ada pengalaman. Dia dah train. Ini sakit sudah Cina. Sebab yang sudah dua, berapa lama dia orang training? Yang dua tu kebanyakannya kahwin lari. Tak payah deal. Memudahkan. So dia dah ada trik tu, dia dah tahu dah. Lelaki Bahaya. dia kita tak ada pengalaman. Bila kita tak ada pengalaman, kita tak tahu. The moment kita ada pengalaman, dia jadi macam-macam. Tapi saya tak sukalah bila kita cakap pasal konsep jual anak ni Ustaz. Betul. Sebab kita sebenarnya nak tengokkan kebahagiaan. Sebab apa? Sebagai seorang ayah, seorang ibu bapa, saya rasa yang kita nak bagi kepada anak-anak kita ialah kebahagiaan, bukan beban kat dia orang. Yang masalahnya kalau kita ambil konsep kepada betul, aku jaga anak aku sampai 25 tahun. Maknanya kalau setahun 1,000 pun dah 25,000. Kau kena bayar. Betul. Aku bagi dia makan, bagi dia sekolah apa. Kalau setahun dah kau kena bayar aku 25,000. Cantik. 25,000. Yang sana dah mengagau. Aduh. Dah mengagau kan. Boleh cari juga berhutang, berbaris apa semua. Betul. Ini yang bermasalah yang berlaku dalam keadaan zaman moden sekarang ni. Lah, kita bukan kata jual anak, tapi konsep tu dah nampak macam jual anak. Betul. Jadi kalau kita nak tengokkan anak itu lebih bahagia, supaya bukan kata langsung tak ada hantaran, tak boleh lah. Tak boleh. Itu keparaan nama dia kan. Perlu ada hantaran. Kadang-kadang ada orang ni macam Ustaz cakap lah. Kadang-kadang duit hantaran tu dia untuk majlis tu, majlis belah perempuan. Betul. Kadang-kadang duit hantaran tu nak beli perabot sikit untuk tu apa, perempuan ni kadang-kadang tak cukup duit. Betul. Sebab apa? Bila kahwin, orang lelaki ni akan tahu rumah perempuan. Jadi bilik anak dara ni pula, itulah katil daripada abang dia, daripada kakak dia pakai sampai sekarang nak kahwin ni. Betul. Takkan hantar katil tu juga jadi katil pengantin. Betul. Jadi duit hantaran ni lah mak bapak tu nak tukarkan jadi bilik pengantin. Setuju. Ini bukannya suka-suka. Kadang-kadang mak bapak pun bukan suka dengan duit tu pun. Betul. Saya tak nampak lagi mak bapak kata, ni duit hantaran, aku nak belanja. Betul. Jarang berlaku. Tapi biasanya dia akan balik kepada keperluan anak dia, pengantin tu. Pengantin tu balik, lepas tu dia kata kan, ni lepas kahwin kau simpan duit sikit ni. Kalau apa-apa hal, ada. Sempoi. Kau simpan 5,000 ni, kau simpan dalam bank. Kau jangan cakap dengan lelaki kau ada simpan ni. Ni kau cakap ni kau simpan. Kalau apa-apa hal, kau tarik kat sini. Betul. Maknanya dia bagi balik pada anak dia. Bagi balik. Kebanyakannya bagi balik lah. Tapi kadang-kadang kita tengok juga, kalau katakan kita ni berduit, yang lelaki nak kahwin ni berduit. Kalau katakan pak cik minta 40, saya up lah 80. Dah itu. Betul. Apa salahnya? Betul. Up lah. Sebab dia ada kemampuan. Kita memang kita sarankan kepada siapa-siapa yang ada kemampuan, kalau pihak sana minta, you sediakan banyak tu, you boleh nak up sikit, you boleh up sikit. Sebab apa? Kau mana pun untuk your wife. Perempuan tu akan jadi isteri, dia akan menghargai dan dia akan ingat momen tu sampai. Saya dulu hantaran saya 2,500.
Kalau sekarang 1 juta saya bagi. Oh. Boleh nak bagi 1 juta tu. Ada. Siapa nak? Tak ada masalah. Ada. Ha. Tak berani. Berani dengan tak berani. Betul lah tu. Itulah istilah dia yang saya kata hargai tadi tu kan. Macam abang kata, abang dulu 2,500, sekarang 1 juta abang boleh bagi. Tapi kalau tanya wife abang, Lawak je Ustaz ni. 2,500 tu menyamai malah mungkin lebih daripada 1 juta. Sebab time tu apa sangat yang kita ada. Betul. Betul. Betul Masa tak? tu, zaman time itu. tu masa saya kahwin dengan wife saya kan. Macam kita bagi hantaran kita berapa kan, kita bagi kan. Time saya kahwin tu berapa yang kita ada. So mungkin jumlah hantaran yang kita bagi tu dengan mas kahwin yang kita bagi, benda tu jauh lebih bernilai daripada sekarang yang kita dah ada. Betul. Jadi pemikiran ni yang sama akan ada pada semua yang baru nak kahwin. Please jangan bagi saya, jangan takut untuk nak kahwin. You make a good deal. Sembang elok-elok, minta nasihat, buat agreement elok-elok. Kalau kata sekarang masa kahwin saya mampu untuk 5. Kalau betul pakcik nak 10, lagi 5 saya boleh bagi. By time saya akan bagi ke anak pakcik. Jangan risau. Kan, Cakap kalau rezeki- biar sebenarnya kau nak jadi menantu dia, biarlah dia kenal kau siapa, kemampuan kau. Tapi kalau kita pun yang si jantan-jantan ni pun kalau kau dah tahu awek kau tu anak orang kaya, engkau ni ala-ala. Janganlah nak menyerupai. Tak payah kau jangan kawan je dengan perempuan tu. Jangan kawan. Kalau jodoh, Betul lah. Tadi jodoh tapi Jodoh kita tentuan kita yang ikhtiar. Kita yang ikhtiar. Kita yang ikhtiar nak kahwin tu. tapi Tapi ramai. kalau kau dah tahu dia anak ni tu katalah anak ahli perniagaan memang kaya. Bapak dia pun pakai Rolls Royce, yang kau masih lagi pakai Myvi, kau nak pergi pinang anak orang. Orang tu keluar pun dah pakai kereta ni, kau nak takkan dia nak lepaskan anak dia dengan harga macam tu. kena Itu melihat satu. lah. Itu dia satu lagi efek dia nanti dengan benda ni semua, dia akan kepada jati diri. Lelaki ni dia kena ada maruah. Kalau dia hilang maruah dia, habis bang. Parah. Ni parah ni parah. Ni parah ni. Ni parah ni kan. Dia jadi susahlah dia dalam rumah tangga. Jadi Bermakna- sebenarnya berkawanlah dengan orang yang Sama. Sekufu. sekufu. Sama taraf maknanya build the family after you kahwin. Don't marry a rich spouse. Become rich both of you by the time. Tapi tak adil juga Ustaz. Kenapa orang perempuan miskin boleh kahwin dengan orang lelaki kaya? Itulah nilai. Sebab tu kita kata nak menghitung sesuatu mesti dengan kayu ukur yang betul. Seorang perempuan yang kaya, Tak, perempuan yang susah. okey, saya sebut. Dia- Seorang perempuan yang kaya, dia sekali-kali tak akan ambil lelaki tepi jalan. Tetapi lelaki yang kaya boleh ambil perempuan tepi Perempuan jalan tepi untuk jadi Wih, hebat. hebat lelaki ni. Perempuan tak boleh harap. Memang lelaki hebat tu. Sebab tu orang kata lelaki ni dia mencintai tanpa belah bahagi. Maknanya Ustaz nak kita- cakap lelaki ni mencintai tu bukan pasal harta ke apa ke lah. Memang Bukan. Lelaki Allah sebab apa? Allah memang create lagu tu. Kerana orang perempuan bukan dibina untuk mencari kekayaan. Setuju. Orang perempuan dibina untuk multiplykan kekayaan kita. Maknanya orang perempuan ni suka menghabiskan. tak, multiply ni maksud Ustaz tadi mengganda kan. Nampak tak wanita tu bijak nak mengurus, Betul. bijak nak membagi ni, bagi makan, pakai, minum lelaki. Hebatnya orang perempuan ni. Hebatnya orang lelaki ni kerana dia tahu macam mana nak mengkayakan keadaan. Hebat orang perempuan kerana dia boleh menggandakan kekayaan itu. Sebab tu lelaki perempuan ni kena duduk sekali. Sama, Sebab tu equality. orang lelaki dengan lelaki tak akan bahagia. Perempuan dengan perempuan tak akan Betul. bahagia. Tapi sekarang banyak lelaki dengan lelaki bahagia. Tak bang. Abang Bahagia. baca kajian yang baru. Depa buat abang 98%. Ni bukan saya sebut, ni kajian sebut. Bukan orang Islam buat kajian. Orang yang bukan Islam buat kajian. Negara lain lah yang buat kajian. Tapi Ustaz Depa memang buat betul. 98% yang mana yang sama Nina ni kan mau cerai. 98%. Cerai ya? Tapi Ustaz kalau kita tengok ada setengah negara dia punya pentadbiran. Dalam pentadbiran dia tu Ustaz kebanyakan adalah didominasi dan dijadikan ketua dia adalah wanita.
Ada menteri-menteri yang dalam tapi head dia mesti lelaki head lah. lelaki, Prime Minister, Presiden lelaki. ya. Tetapi dalam struktur kementerian tu Ustaz, kebanyakannya dipelopori oleh wanita. Hebatlah tu. Kerana wanita ni dia bijak mengurus Ustaz. Betul. Bukan sebab apa yang head tadi meminang perempuan tu jadi kuli dia. Boleh jadi on one side betul juga. Ini dari segi pentadbiran. Betul, pentadbiran maksudnya kau katalah saya presiden satu negara. Saya akan pilih orang yang terbaik yang mana boleh dengar cakap saya. Kalau lelaki ni hukum lawan. Betul. Aku ambil perempuan ni. Senang. Yes sir. Tapi kena quality lah. Betul. Tapi bermakna wanita itu adalah dia punya orang kata. Betul. Equality Sebab tu kan kalau kita Itu tadi Ustaz. Dia tu tadi orang yang macam tu banyak yang profesional ni tak kahwin Ustaz cakap tadi. Sebab tinggi sangat antaranya. Dah jadi sampai ke tahap tu. Rendah sikit lah. Tapi ramai je yang kahwin. Yalah lambat. Dia tak nafi pak. Ustaz Betul ni tak? bergabung dengan Datuk ni susah ni. Betul. Aduh. Hebat. Luar biasa. Tapi apa-apa pun sebenarnya dalam apa-apa pun Ustaz, sebenarnya equality. Gandingan Betul. wanita dan lelaki tu kena sependapat. Betul. Ya. Yelah, kita nak cakap pasal jual anak. Itu gandingan tu lain. Sama lah ibu dan ayah. Contohnya kalau mak dia tadi tu nak menekan bakal menantu, yang ayah perlu ada orang kata untuk mak tu Tone janganlah down, kena tone tone down. down. Ayah nak suruh mak tone down. Hello Ustaz. Hello Ustaz. Dia kena bincang. Hello. Tak betul lah Ustaz cakap tadi, apa-apa pun the art of dealing. Dia kena ada dealing tu. Sebab tu dia kena mak pihak lelaki lawan dengan mak pihak perempuan. Baru jadi. Pak dua-dua pergi duduk minum kopi je. Sampai pukul 2 pagi. Betul lah Ustaz kan. Memang biasanya bab nikah kahwin ni nak tu ni memang dia orang kata you pergilah urus dengan mak budak tu apa semua pergi bincang. Sekarang main telefon dulu kan. Lepas tu bila perempuan tu dengan perempuan okey, tak apa, dua-dua bersetuju. Yang sebenarnya beban pergi kat lelaki balik. Tapi Contoh, kan okey. wanita. Tapi dia tahulah anak dia berapa. Ni anak dia boleh mampu berapa. Tapi bagi orang-orang yang kaya, dia orang tak heran wang hantaran ni Ustaz. Betul. Wang hantaran ni bagi dia orang berapa? 100,000 dia bayar je. Dia orang ada duit. Tapi kita bercakap pasal orang yang golongan pertengahan ke bawah ni. Golongan ramai. Yang mana wang hantaran ni menjadi beban. Betul. Itu tajuk kita hari ni, jual anak. Jual anak. Jadi kalau kita nakkan anak kita hidup bahagia, maknanya kita kena ada toleransi lah. Betul. Toleransi dengan bakal menantu kita, anak lelaki ni kan. Jadi yang budak-budak lelaki ni macam saya katakan tadi, kalau boleh kau cerminlah diri kau dulu. Betul. Kalau kau dah tahu tu yang betul, kau dah dapat tackle hati dan perasaan dia. Tapi kalau kau tengok dia datang tu macam mana, kau dah tahu dia tu anak orang kaya, engkau macam ni, kau rasa kalau contohnya lah kan, anak Tan Sri kaya lah contohnya kan. Macam mana mak bapak kita nak pergi pinang anak Tan Sri tu? Ya Allah, sayang Itulah lah. tadi logik akal lah balik. Goyang nak pergi pinang anak Tan Sri. Katalah mak bapak dia duduk kampung. Katalah kat sana kampung Ulu sana, mak aku minat dengan anak Tan Sri ni. Tan Sri mana pula ni? Macam mana bapak dia nak bercakap pun tak tahu. Tahu betul. Orang kampung. Silat didominasi pula. Didominasi jadi macam tapi tak semua orang macam tu Tak, betul. Ada saya Tapi jumpa juga Ustaz yang mana dia orang kaya, budak perempuan ni anak orang kaya, tapi disebabkan akhlak budak lelaki tu bagus, agamanya bagus apa semua, menerima. tak payah hantaran Ustaz. Dia support toy. Dia bagi tok tepi. Ya Allah, power. Silat-silat pinang dengan Quran dengan surah Itu je. Power Maknanya berbalik pada lelaki tu balik lah. Jadi apalah sebenarnya nasihat untuk daripada Ustaz kepada remaja lelaki khususnya kat luar sana tu yang betul-betul dah nekat ni. Dia dah nak pergi ke fas alam yang kedua dia, nak berkahwin, dah bercinta nak berkahwin, serius nak berkahwin. Jadi apa nasihat Ustaz ni bila terutama kepada remaja lelaki ni yang betul-betul dia nak bina alam rumah tangga? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patutnya Datuk lah lagi power kan. Dah aku pula dah. Patutnya lah. Saya. So nasihat saya kepada semua yang berada di luar sana yang nak memulakan kehidupan di alam perkahwinan ini, nombor satu ambil nasihat Datuk dulu, iaitu tengok betul-betul perempuan tu siapa dia. Latar belakang. Sebab apa? Sebab kalaulah satu proses ni renyah, kamu nak hidup dengan dia sampai 50 tahun,
renyah tu pasti akan berulang lagi. Yalah, saya memanglah, saya ni maaf, bukanlah saya kata setuju orang bercinta ke apa, tak. Tapi lumrah di alam Melayu Malaysia ni, pergi universiti sama-sama sekolah, mesti you all dah ada percintaan. Betul. Dari situ you boleh tengok dah rentak gaya hidup macam mana. Kita minum kopi kat kedai mamak ya. Dia minum hot chocolate. Alamak, ai. Sekarang kedai mamak pun ada hot chocolate. Aduh, dia nak selamatkan orang perempuan. Kita tu Jan kita. Itu tak kecil lah tu kat kita. tak boleh tak kan. Tak boleh, dia tak perempuan juga. Tapi baguslah. Apa seimbang Equality, lah. Ustaz. Kan saya ada just nak bagi tahu macam contoh kan. Jadi daripada situ kita dah boleh baca dah. So you have to know lah. You nak lalu benda ni, dan ingat kahwin ni dia bukan sehari dua. Oh, satu lagi saya nak pesan. Sebelum nak ke poin yang kedua dan ketiga tips tu kan. Yang pertama ni, poin saya beritahu. Tolong jangan letak kahwin sebagai life goal. Sebab once you dapat kahwin, kalau itulah you punya goal, you akan macam lega. Lepas tu you tak mau buat apa dah. Till Jannah is your goal. Till Jannah. Hidup bersama-sama di dalam syurga, itulah goal dia. Kahwin ni bukan. Kahwin ni proses untuk membolehkan kita sampai ke syurga. Sebab siapa kahwin kata Nabi, dia dah sempurna sebahagian iman dia, sebahagian agama dia. So, half of dia punya din dia dah sempurna. So lagi half aja tinggal nak semayang, nak ibadah, nak zikir, nak tolong orang. Semua tu duduk dalam setengah lagi. Setengah lagi dah dipelopori oleh seorang isteri. Keluarga tu dah ni. So kahwin bukan life goal. Kahwin adalah untuk you achieve your life goal. Yang tu paling penting. Itu nombor satu. So tengok elok-elok. Nombor dua, pesanan saya ialah tadi, lelaki jadi lelaki. Bukan makna dengan pemalas ni, bukan. Jadi lelaki. Lelaki Allah cipta kita, kita kena pandai buat deal, kita kena pandai menyembang, kita kena pandai. Sebab tu lelaki latihan dia apa? Lelaki azan. Jadi imam, pandai baca Yasin, pandai tiga baca tahlil. Tiga, empat kan? ada pada saya tu. Lelaki lah. Ustaz macam power lah tu. Macam tak, Ustaz gelak kenapa Ustaz? dah kahwin dah banyak dah. Tak siapa lagi. Dah lelaki sejati dah. Lelaki sejati, nampak. Engkau selalu kutuk aku Datuk. Aku lelaki sejati. Lagi Ustaz, empat lagi. Dia nak latihan lelaki tadi. Yang pertama azan. Jadi imam. Baca Yasin dan tahlil. Baca doa. Dalam majlis kan bila orang Datuk sila Datuk baca doa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. So itu latihan lelaki. Okey. Apa signifikan semua yang ni? Yang pertama azan. Dia nak tengok suara kuat. Lelaki tengok. Ni suara lelaki. Diam. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata muazzin. Nampak? Kata muazzin. Nampak kan? Sebab apa? Sebab lelaki dia kena ni. Takkan pula lelaki. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu kata, hang ni siapa? Tak betul tak? Lelaki dia kena, sebab tu lelaki dia kena pandai azan. Lepas tu dia kena pandai jadi imam. Pasal apa? Jadi imam ni dia Ketua. akan semua hang punya leadership dalam imam. Suara kita nak baca lagu panjang, surah panjang ke surah pendek. You make your decision. Aku nak pilih surah apa. Ni kalau belakang banyak orang tua-tua pakai kursi ni kan, kau pergi baca surah panjang, pengsan lah orang tu. Betul. So nampak, you kena buat decision. So you learn to make decision because you are a leader lelaki. So you tahu kena buat macam tu. Lepas tu bila you dah pandai buat jadi imam semua, you kena pandai baca Yasin. Apa dia? Ini you punya bekalan hidup lah. Yasin, tahlil apa semua. Ini kau mana pun dalam hidup akan ada mati, betul? Proses mati akan berlaku. So dan yang keempat tadi baca doa. You nak doa untuk keluarga kan? Takkan you tak tahu nak susun skrip macam mana? Janganlah yang ni memang skrip. Berapa drama dah baca, dah memang depan Tuhan ni anytime sebut semua boleh. Tapi kita belum, kita bukan pelakon. Kita tak tahu nak buat macam mana skrip. So you kena latih diri untuk baca. You kena munajat. Tuhan, aku nak menikah ni, aku nak masuk Minang. Esok aku nak jumpa pak mentua aku, bakal pak mentua aku. Aku tak tahu nak jadi macam mana. Aku tak tahu nak deal macam mana. Aku tak tahu mak aku macam mana. Tolong mudahkan urusan aku. Bantu aku. So skrip tu you akan pakai sampai kiamat. Sebab esok, tengok gaya yang sama. Tuhan, esok bini aku nak lahir anak ni Tuhan. Aku tak tahu anak aku lagu mana. Aku tak tahu aku ni boleh buat macam mana. Tolong bantu aku. Skrip yang sama. Ya Allah, esok anak aku nak periksa ya Allah. Aku tak tahu macam mana dia boleh jawab ke tak. Aku pun tak tahu aku ayah baik dengan dia ke. Aku tak tahu apa, tapi aku mohon dengan segala amal soleh aku ada, tolong bantu. Nampak? Skrip yang sama. Ustaz, doa kahwin dua macam mana Ustaz? Berani Ustaz. Dia pergi depan Kaabah. Isteri dia ada sebelah.
Ustaznya doa. Kawan dia kata, Bukan kawan. Saya nak multazam doa. Dia doa, Nak doa ni. macam mana? Tak terkeluar. Ustaz tak boleh bagi contoh doa tu Ustaz Tak boleh. Tak boleh Ustaz Kawan saya ada doa. Kawan saya tak ada. Saya takut nak tanah tangan takut. Tuhan, nak kahwin dua sangat ni. Takut. Takut Kawan saya boleh. Dia buat. Tuhan, dia bagi tahu. Tuhan, kalaulah kahwin dua ini adalah jalan hidup saya, mudahkan urusan saya. Wah, kahwin dua. Tak kahwin lagi. Tapi ramai yang doa macam tu perempuan lah. Dia doa supaya suami dia tak ada perempuan lain. Oh ya. Yalah Ustaz, mestilah dia juga. Oh, situ kita tak makmum. Asal punya lelaki ni semua yang jahat. Saya tengok sekarang ni ada je lah perempuan bini orang pun cari jantan lain juga. Banyak apa kes? Tak, ini kita cerita pasal doa tadi. Doa yang baik-baik lah tu Ustaz. Maknanya isteri mendoakan yang baik untuk suami dia. So itu dua tips saya. Pertama yang tadi, saya tahu apa benda yang nak buat. Sebab mengetahui sesuatu itu adalah satu benda yang perlu kepada minda seorang lelaki. Dia kena clear dia punya hala tuju dia. Yang kedua yang tadi, jadi seorang lelaki. Be a man. Jadi lelaki. Dan yang ketiga, yang ni saya punya petua akhir lah kepada orang yang nak kahwin. Banyak baca cerita Rasulullah. You akan dapat tahu macam mana cara dia. Kita akan tahu apa garis panduan dia. Sebab the moment you dah kahwin, you payah dah lah nak baca cerita Rasulullah. Sibuk. Wallahu a'lam. Itu tips dia. Itu nasihat buat semua orang kata remaja-remaja lelaki yang ada kat luar sana. Bab duit apa semua akan datang. Jangan takut. Itu rezeki. Akan datang. Rezeki daripada Allah. The moment you pandai buat deal macam Datuk sebut. Ada je orang yang kahwin. Datuk, kawan saya, dia wife dia doktor tau. Keluarga dia duduk Bangi lah. Dia kawan saya dekat Penang. Dia nak kahwin kan. Pak mentua dia kata mas kahwin dia adalah surah dua muka surat Al-Quran. Kawan saya hafiz tu. Macam kacang lah. Dia baca yang tu dan adalah sebentuk cincin ke gelang tu ya. Lepas tu hantaran dia adalah Al-Quran. Mudah. Settle. Memudahkan. Kahwin dia. Anak dah dua sekarang. Sebenarnya Islam tu dah memudahkan banyak perkara dalam kehidupan kita. Betul. Janji garis panduan, rujukan. Jangan ikut. Saya tak kata drama salah. Tidak. Sebab Datuk buat drama. Banyak drama yang bagus. Banyak. Saya tak kata salah. Saya kata jangan hanya berpandukan drama sahaja. Berpandukan kitab berpandukan orang tua, berpandukan para ulama. Pergi tanya, minta pendapat. Betul. Apa yang kita nak dalam hidup kita? Yang kita nak dalam hidup kita ialah kebahagiaan. Kita sebagai suami isteri memerlukan kebahagiaan dan itulah kebahagiaan turun kepada anak-anak kita. Jika anak kita tu perempuan contohnya, kalau kita ingin melihat dia bahagia, maka janganlah sampai kita bila bab nak kahwin ni, kita nak letakkan hantaran yang tinggi-tinggi tanpa melihat kemampuan bakal menantu kita ataupun orang yang anak kita cintai. Jadi janganlah sampai ada pepatah moden mengatakan jual anak. Inilah yang kita borakkan hari ini bersama dengan Ustaz supaya semoga apa yang kita borak ni akan menjadikan sedikit inspirasi bahawa kebahagiaan itu bukanlah disebabkan duit semata-mata. Tetapi kebahagiaan itu datang daripada toleransi kita, bagaimana kita menghubungkan, merapatkan silaturahim bagi mereka yang sudah bercinta dan yang paling penting kebahagiaan mereka selepas itu, doa ibu bapa itulah yang paling utama untuk melihat mereka bahagia. So Ustaz, thank you very much. Terima kasih Ustaz. Kerana sudi bersama dengan saya. Tapi kalau Ustaz dah pandai doa yang tadi tu, Ustaz Saya beritahu Roger bang. Bang, saya dah dapat doa mustajab. So akan ada ke? Kalau ada doa tu ada lagi? Ada kita panggil Ustaz itu khusus untuk ada podcast doa. Podcast doa. Okey, jangan lupa orang kata tengok podcast kita 9 malam di platform Usanita dan juga Suhan Channel. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.